إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kuliah subuh kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan Arash. Arash ataupun Arsh. Kita orang Melayu kita sebut Arash. Arash ni ataupun Arsh, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kita terjemahkan dengan perkataan singgah sana. Itu Arash ataupun Arsh. Maka dalam agama kita, nas yang ada di dalam Al-Quran dan juga nas dalil yang ada dalam hadis-hadis Nabi, saya nak petik tentang dua Arash ataupun dua singgasana. Yang pertamanya Arash Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah. Yang kedua adalah Arash Iblis ataupun singgah sana iblis. Jadi pada pagi ni kita akan bincang apa dia yang disebut sebagai singgah sana Allah ataupun Arash Allah, dan apa dia singgah sana iblis ataupun Arash iblis. Nas yang ada dalam Al-Quran dan juga nas yang ada dalam hadis menunjukkan kepada kita bahawa Arash Allah di atas air, Arash Iblis juga di atas air. Kenapa kelihatannya macam sama, walaupun kita tahu dia tidak sama? Tak sama. Arash Allah dia tak sama, walaupun perkataan Arash itu sama. Kan, perkataan dalam bahasa Melayu kita singgah sana tu sama. Singgah sana Allah, singgah sana iblis. Tetapi sudah tentulah singgah sana Allah tidak akan sama dengan apa-apa jua yang ada. Tidak ada tandingannya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Quran dan juga hadis menceritakan kepada kita tentang Arash Allah di atas air dan Arash Iblis di atas air? Apa sebenarnya yang perlu kita ketahui di antara dua isu ini, supaya ada pelajaran untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak mengulangi
kesilapan iblis. Ini yang kita akan belajar pada pagi ini. Baik, maka pada permulaannya sidang hadirin mukminin, kita akan lihat dahulu nas yang ada berkenaan dengan apa yang disebut sebagai arash iblis. Untuk pengetahuan kita semua, dalam Al-Quran memang dia ada perkataan-perkataan yang mana kita orang Melayu kita guna dengan bentuk yang lain. Contohnya, kalau Quran dan hadis qala, kan, qala Allah Ta'ala sebagai contoh. Qala Allah Ta'ala, bahasa Arab qala, telah berkata. Allah Ta'ala pun digunakan qala, telah berkata. Iblis ke, orang baik ke, orang jahat ke, manusia mana sekalipun, qala juga. Itu bahasa Arab. Kita orang Melayu lain. Kan? Kita orang Melayu, kita menunjukkan pemilihan perkataan bagi menghormati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab tu kita orang Melayu, kita guna contohnya perkataan firman Allah. Walaupun firman itu bukan bahasa Arab. Dia adalah bahasa yang ada pengaruh daripada bahasa Parsi. Itu firman. Kalau ustaz-ustaz kita penceramah dia sebut firman Allah Ta'ala, kan kita dengar tu macam bahasa Arab. Tapi dia bukan bahasa Arab. Tuan-tuan cari. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada perkataan firman Allah. Kita sebut firman Allah, kan, firman Allah. Quran tak guna perkataan firman Allah. Hadis pun tak guna perkataan firman Allah. Tak ada. Yang adanya qala Allah, kan, qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah. Tapi kita orang Melayu kita terjemah telah berfirman Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala telah berfirman. Bila Nabi je, Arab pun guna perkataan sama juga, kan, qala Nabi ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita terjemah telah bersabda, kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam perkataan wafat. Wafat dalam Quran, wafat digunakan juga untuk musuh-musuh Islam. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, kan, iaitu telah diwafatkan golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya siapa? Tentera Badar yang menentang tentera Islam. Tentera musyrik yang menentang tentera Islam, digunakan perkataan telah diwafatkan mereka. Kita orang Melayu wafat kita hanya guna untuk Nabi. Kan? Untuk tok guru kita pun kita tak guna perkataan wafat. Jadi ini sekadar supaya tuan-tuan nampak bagaimana istilah-istilah yang digunakan berbeza sebenarnya. Istilah yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga istilah yang kita orang Melayu guna. Baik, maka pada pagi ini kita akan lihat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan singgah sana iblis. Kita nak belajar pasal apa iblis ada singgah sana, dan singgah sana iblis pun atas air. Ada hadis kata atas lautan, dan Quran pun cerita juga bahawa Allah Ta'ala singgah sana dia, arash dia juga atas air. Ini yang kita nak belajar pada pagi ini. Baik, yang pertamanya kita mulakan dengan hadis dalam Sahih Imam Muslim. Hadis dalam Sahih Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu saraya." Nabi kata sesungguhnya iblis meletakkan singgah sana dia, arash dia di atas air. Hadis lain kata atas laut, bahr. Kemudian dia menghantar tentera-tenteranya, bala tentera dia. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Maknanya Nabi bagi tahu iblis dia pergi letak singgah sana dia. Dan kita memang kita akan kata
Takkan sama singgah sana iblis dengan singgah sana Allah. Jauh. Kita tak boleh samakan. Tapi kita nak bagi tahu bahawa Nabi menggunakan perkataan yada'u arsyah. Arsh. Iblis pun ada arash. Allah Ta'ala pun arash juga. Yang ini yang kita kena belajar, tuan-tuan. Maka para ulama, dengan sebab ada dalil-dalil yang sedemikian, mengatakan bahawa iblis memang ada singgah sana. Cuma kita nak tahu pasal apa iblis juga ada singgah sana. Dan singgah sana dia tu di atas air juga. Quran kata Allah, singgah sana Allah atas air. Iblis pun buat singgah sana dia di atas air. Al-Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Wa fi riwayatin 'alal bahr. Dalam riwayat lain Nabi bagi tahu arash iblis di atas air laut. Air tu maksud dia atas air laut. Wa ma'nahu, dia kata anna markazahul bahr. Dia kata maksud dia ialah dia punya markaz. Al-Mubarakfuri, Syekh Al-Mubarakfuri dia kata markaz dia. Markaz ni apa dia? HQ. Kan? Dia punya headquarters. Iblis dia ada dia punya center dia, pusat pemerintahan dia. Kat mana? Al-Mubarakfuri kata berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi itu menunjukkan bahawa iblis membina kerajaan dia, pusat pemerintahan dia, dia punya putrajaya dia di laut. Kalau kita kerajaan Malaysia ni Putrajaya lah. Jadi pusat pemerintahan dia di tengah laut. Maka Syekh Al-Mubarakfuri kata yang sahihnya cara untuk memahami hadis-hadis yang macam ni, Al-Mubarakfuri kata yang sahihnya ialah kita memahami hadis ini sesuai dengan zahir perkataan itu. Maka kita kata memang betul iblis meletakkan singgah sana dia, arash dia atas air. Maksud dia apa? Maksud dia Syekh Al-Mubarakfuri kata cara nak faham hadis ni, maknanya kalau orang tanya kita apa maksud iblis ada arash, ada singgah sana, lepas tu atas air, maka ulama seperti Al-Mubarakfuri kata maksud dia macam tu. Zahir, kita ambil zahir. Itu paling tepat. Tak payah kita nak takwil, nak bertakalluf, nak kona kau tu, kona kau ni, tak payah. Kita faham macam tu senang. Betul? Iblis dia ada pusat pemerintahan dia, markas dia, kerajaan dia berpusat di singgah sana dia tengah laut, atas air. Air apa? Air laut. Macam itulah cara untuk memahami hadis-hadis seperti ini. Baik. Walau bagaimanapun kan, hadis-hadis macam ni tuan-tuan, kadang-kadang ada orang ni dia suka takwil ikut suka dia, tanpa berpandukan kepada dalil. Kita dalam agama ni tuan-tuan, kita nak selamat, kita tak mau sesat, kita nak jadi orang yang mendapat petunjuk daripada Allah dan Rasul, kita pegang ketat-ketat, pegang sungguh-sungguh Quran dan hadis. Jangan kita nak mandai-mandai, jangan. Pasal apa? Sebab ada orang ni dia suka, dia kait kok tu, dia kait kok ni, padahal tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Macam cerita perang Rusia dengan Ukraine. Kan? Kita hanya boleh kata mungkin. Tapi kita nak kata secara pasti tak boleh. Ada ustaz dia suka kait lah kalau ada perang dan sebagainya. Perang di Syria sampai sekarang Syria tidak aman. Dia kait dengan Al-Malhamah Al-Kubra, kan, Armageddon ataupun Armageddon. Kita tak boleh memandai-mandai nak kait ke tak boleh. Tapi kalau kita nak kata mungkin, ya mungkin, tapi kita tak pasti pun. Perang Rusia, Ukraine, Amerika, NATO, North Atlantic Treaty Organization, kan, pun kita nak kata secara pasti apakah ini alamatus sa'ah yang disebut dalam hadis-hadis Nabi. Kita tak boleh cakap secara pasti sebab kita tidak tahu apakah betul dakwaan itu.
Cuma kita boleh kata mungkin. Cuma secara pasti kita tidak tahu. Apakah yang berlaku sekarang ni tanda-tanda kiamat? Wallahu a'lam. Mungkin, tetapi secara pasti kita tidak tahu. Sama dengan cerita hadis yang kita belajar pada pagi ni, singgasana iblis. Kita nak kata apa? Kita pun tidak tahu macam mana rupa bentuk singgasana iblis. Tapi ada orang, dia memandai-mandai. Dia kata apa? Dia kata singgasana iblis ni, dia kata arash iblis ni, sebab Nabi kata alal ma, atas air, ataupun atas air laut, maka singgasana iblis itu dalam dunia kita sekarang ni, dia berada di Bermuda Triangle. Pandai. Dia pergi pusing kau tu. Jadi penceramah ataupun mana-mana orang, bila dia cakap macam ni, setengah orang dia suka. Cerita-cerita lagu ni dia suka. Cerita misteri, kapal terbang hilang di Bermuda Triangle ni cerita dulu-dululah. Zaman moden ni kita dah lebih saintifik. Kita ada macam-macam cara untuk buat pencarian, nak tentukan kemalangan dan sebagainya. Operasi menyelamat yang lebih canggih. Jadi tapi cerita zaman dulu tuan-tuan sekalian, Bermuda Triangle ni benda yang sangat misteri. Maka bila penceramah-penceramah setengah-setengah tu menggunakan hadis ni sahih. Tapi cara dia kait dengan Bermuda Triangle tu tak betul. Tak boleh. Kita nak kait boleh, tak dengan syarat kita ada dalil. Kita ada nas. Baru kita tidak silap. Baru kita tidak sesat. Macam yang pernah saya cerita dulu tentang benteng Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang kata Azerbaijan, Armenia. Ada yang kata Great Wall of China, kan? Tembok besar China. Tuan-tuan tengok ada movie tu, Great Wall tu kan? Great Wall, dia buat satu makhluk yang serang Great Wall. Nak kait ini Ya'juj dan Ma'juj. Kita cerita macam-macam. Maka kita orang Islam, kita tak boleh buat benda macam tu. Mungkin itu, mungkin iya, kita tidak tahu. Malah Profesor Hamka juga, dia ada sebut dalam dia punya tafsir, kan? Dia punya tafsir. Tapi secara pasti kita tidak tahu, kan? Maka apabila ada pihak yang mengaitkan hal ini dengan segitiga Bermuda, maka kita mengatakan bahawa itu hanyalah andaian yang tidak berasas. Kita orang-orang Islam, kita berlepas diri daripada andaian-andaian seperti itu. Baik, satu. Yang kedua, tadi kita cerita pasal arash iblis, singgasana iblis. Sekarang kita nak sebut tentang arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Arash Allah Subhanahu wa ta'ala memang disebut di dalam Al-Quran. Arash, kita dah cerita awal kuliah tadi, bila kita terjemah dalam bahasa Melayu, arash ni apa dia? Kita kata singgah sana. Baik. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan, menyebut tentang arash. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah Ta'ala kata ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah Ta'ala kata apa? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam fi 6 ayyam, dalam 6 hari. 6 hari ni bila kita terjemah fi 6 ayyam, maka banyak terjemahan tuan-tuan dia sangat berhati-hati bila nak terjemah perkataan fi 6 ayyam. Kalau kita terjemah secara literal, maksud dia fi 6 ayyam, maksud dia ialah 6 hari. Tapi banyak terjemahan yang berhati-hati, mereka menggunakan perkataan 6 tempoh masa.
6 peringkat waktu. Sebab apa? Sebab bila terjemah 6 hari ni tak mau. Takut kalau kita yang baca ni faham 6 hari macam kita faham Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tak mau faham lagu tu. Tak mau faham macam tu, tak mau. Kan? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kan, Sabtu. Tak mau faham macam tu. Pasal apa kita tak mau? Kita cuba mengelak daripada menterjemahkan fi sittati ayyam, 6 hari. Sebab apa? Sebab takut kalau dia jadi tasyabbuh dengan akidah Yahudi. Sebab akidah Yahudi ni tuan-tuan, dia meyakini Allah Ta'ala menciptakan alam ni macam kita faham juga, 6 hari juga. Hari ke-6 itu kan, hari ke-6 itu dia Allah tu berehat. Allah berehat. Sebab tu kalau tuan-tuan siapa yang bekerja di universiti, kan, siapa yang bekerja di universiti, dia ada sabbatical leave. Sabbatical leave. Kalau tuan-tuan tengok sabbatical leave tu, dia ada kaitan dengan sabat yang orang Yahudi. Ni cerita asal lah, cerita orang masyarakat barat yang dipengaruhi oleh Yahudi. Sebab tu pensyarah universiti bila dia bekerja dalam tempoh yang tertentu, dia berhak, dia boleh untuk apply sabbatical leave untuk dia bercuti dan dia buat kajian di tempat lain, di universiti lain setahun sebagai contoh dan sebagainya. Itu sabbatical leave. Sabat ni tuan orang Yahudi dia pegang kepercayaan itu, kan. Jadi dia ada berkait dengan agama kita, sebab agama kita dengan Yahudi ni memang adik-beradik. Cuma Yahudi ni dia menyeleweng. Yahudi dengan kita memang adik-beradik. Maka dengan sebab itu para ulama bila menterjemahkan perkataan fi sittati ayyam, dia hati-hati. Dia tak mau kita faham 6 hari itu yang biasa kita guna istilah Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kan, tiba-tiba hari Sabtu berehat. Kalau hari Sabtu berehat, itu akidah Yahudi. Jadi kita tidak mau ada persamaan yang tidak ada dalil atau bertentangan dengan dalil daripada Quran dan hadis. Maka dengan sebab itu banyak terjemahan kita menggunakan perkataan fi sittati ayyam dengan maksud 6 masa ataupun 6 tempoh waktu. Lepas tu Allah Ta'ala kata wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Ta'ala kata dan adalah arasy-Nya. Arasy Allah Ta'ala itu 'alal ma', atas air. Tadi kita baca hadis, Nabi bagi tahu arasy iblis atas air. Ni surah Hud ayat yang ke-7. Allah Ta'ala pun kata bahawa arasy dia atas air. Apa cerita ni? Nampak macam sama. Apa cerita ni? Ini yang kita nak belajar, tuan-tuan. Yang kita nak belajar apa dia, tuan-tuan? Antara yang kita nak belajar pada pagi ni, perangai iblis. Supaya kita jangan tiru perangai iblis. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kita perangai iblis ini. Tujuan dia supaya kita jangan terikut-ikut dengan perangai iblis. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahawa arasy dia atas air. Maka para mufassirun mengatakan bahawa maksud wa kana arshuhu 'alal ma', maksudnya ialah arasy Allah Ta'ala itu berada di atas air sebelum Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Walaupun Allah Ta'ala guna perkataan atas air, tapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita arasy dia tu atas air tu sebelum adanya bumi lagi. Sebelum adanya alam ni, bintang ni, galaksi ni, tak ada lagi. Segala isi alam ni tak ada lagi. Telah pun Allah Ta'ala ciptakan arasy dia di atas air.
tokoh besar, kibar tabi'in seperti Qatadah. Dia kata apa? Apa kata Qatadah? Qatadah ni tuan-tuan belajar tafsir, tuan-tuan akan banyak jumpa nama dia. Sebab dia ada di antara kibar tabi'in, tokoh tabi'in, khususnya dalam bab tafsir ni. Apa kata dia? Ini disebut oleh Al-Imam At-Tabari. Dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kamu semua bagaimana Allah Ta'ala memulakan ciptaan dia sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi lagi. Jadi Qatadah kata, Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita ni bagaimana proses penciptaan tu, dan Allah Ta'ala bagi tahu sebelum tu lagi pun. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Sebelum dicipta langit dan bumi, Allah Ta'ala cerita sebelum tu apa yang berlaku. Baik. Ada hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa ada beberapa penduduk Yaman pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pergi tanya soalan dekat Nabi. Apa yang mereka tanya dekat Nabi? Mereka kata, kami datang kepada Tuan untuk tanya benda ni. Untuk tanya benda ni. Nak tanya pasal Arash. Nak tanya pasal Arash. Maka apa jawab Nabi? Ni ada dalam Sahih Bukhari. Nabi jawab, Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqa as-samawati wal ard. Ini jawapan Nabi kepada orang Yaman yang pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya pasal isu ni. Nabi jawab apa? Nabi jawab, Allah Ta'ala telah pun ada. Dan sesuatu apa pun selainnya belum ada. Apa benda semua tak ada lagi, Allah Ta'ala ada dah. Nabi jawab, Arash Allah ada atas air. Quran cerita Arash Allah atas air, Nabi pun bagi confirmation, endorsement, sahkan, takkid. Ya, betul. Arash Allah atas air. Maka dia mencatat segala sesuatu dalam Az-Zikr. Az-Zikr ni adalah Lauh Mahfuz. Dan dia menciptakan langit dan bumi. Itu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengesahkan tentang ayat Al-Quran tadi yang ditanya oleh orang Yaman. Pasal Arash Allah tadi. Dia nak tahu. Dia nak dapatkan pengesahan. Betul ke cerita macam tu? Maka Nabi sahkan. Nabi sahkan. Maka para ulama kan mengatakan bahawa sebagai kesimpulan dia memang Arash Allah Ta'ala ada atas air. Lepas tu apa kaitan dengan iblis tadi? Ni yang kita nak tahu. Para ulama dengan melihat kepada nas ni, termasuk hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi wa arshuhu 'alal ma'." Nabi kata apa? Kamu boleh tengok, kamu boleh perhatikan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala sejak dia menciptakan langit dan bumi. Kamu boleh tengok. Dan apa yang berada di tangannya sama sekali tidak berkurangan. Dan arasnya berada di atas air. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Makna matan hadis tu tekstual. Hadis yang sebelumnya bahawa arash ni dulu ada atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Langit tak ada, bumi tak ada, isi dia tak ada, maknanya ocean tak ada, air laut tak ada lagi. Tapi arash Allah atas air dah. Yang ni yang kita nak tengok apa yang disebut di sini oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata disepakati
Apa maksud disepakati? Mana disepakati oleh para ulama bahawa arasy Allah selalu berada di atas air, sentiasa, always atas air. Itu sepakat di kalangan para ulama. Tapi dia kata, Imam Ibn Hajar kata, dia bagi warning kat kita. Dia bagi warning kat kita. Maksud air ini, bila kata wa kana arsyuhu 'alal ma', arasy Allah atas air itu maksud dia apa? Maka Imam Ibn Hajar dia bagi warning dekat kita. Dia kata bahawa air ini bukan maksud dia ocean, bukan maksud dia air laut, air lautan tak. Sebab masa tu laut tak dicipta lagi oleh Allah Ta'ala. Tetapi Imam Ibn Hajar kata, ia adalah air di bawah arasy, sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu bukan urusan kita. Kita nak tahu air tu apa dia, kita tak tahu. Itu di luar daripada kemampuan panca indera kita. Saya dah cerita banyak kali, tuan-tuan, kita pandai macam mana pun, kepandaian kita terbatas. Betul tak? Pandailah macam mana pun. Saya cerita banyak kali dah pasal isu ni. Jangan duk rasa kita ni berlagak pandai sangat. Orang ni, tuan-tuan, kalau dia profesional, pangkat tinggi, dia pakar, dia spesialis, dia kadang-kadang tu, bukan semualah, setengah-setengah tu dia rasa dia pandai sangat lah. Padahal dia tak tahu. Dia tetap manusia. Bila sebut manusia ni, kepandaian dia, kecerdikan dia sangat terbatas. Saya bagi contoh banyak kali dah pasal isu ni. Doktor, pakarlah macam mana sekalipun, sambung belajar berapa banyak tempat sekalipun, tapi kalau dia pakar dalam bidang kardio je lah. Dia tidak pakar dalam bab tulang, ortopedik. Dia tak boleh jadi pakar dalam bab kanak-kanak. Dia tak boleh jadi pakar darah, pakar bius. Tak boleh. Dia hanya pakar bidang tu je. Dia pakar macam mana sekalipun. Dia tak boleh jadi pakar ONG, perbidanan dan sakit puan. Lawyer macam saya, walaupun dah berpuluh tahun jadi lawyer, tapi saya pandai bab hak saya duk buat je lah. Kalau orang tanya pelik-pelik sikit, kes yang pelik-pelik sikit dalam bab conveyancing ke, kan, corporate matters ke, saya tak tahu dah. Hak basic saya tahu. Sebab apa? Sebab benda tu saya tak buat. Walaupun saya lawyer, sama-sama lawyer pun ilmu tak sama. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Terbatasnya kita. Engineer sama, kan? Chemical engineer, mechatronic engineer, civil engineer, banyaklah bidang kejuruteraan ni. Orang tu dia kepakaran dia dalam kejuruteraan kimia. Dia tak boleh nak kuasai dalam bidang kejuruteraan mechatronic, mechanical apa semua ni, elektronik, elektrik, tak boleh. Maka sebab tu kita kena tahulah kemampuan kita. Maka ulama seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata air di sini bukan air laut. Sebab masa tu air laut belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasal apa ulama memberi amaran kepada kita perangai iblis? Maka ulama seperti Ali Al-Qari, dia kata apa? Dia kata inilah punca kerosakan yang berlaku kepada iblis. Ini punca. Punca kesesatan yang berlaku kepada iblis. Apa kaitan, tuan-tuan? Apa kaitan? Kaitan dia, Ali Al-Qari kata, iaitu kemampuan dia meletakkan arasy dia, singgahsana di atas air. Iaitu Allah Ta'ala menjadikan iblis tu lebih sikit je daripada makhluk lain. Allah Ta'ala bagi lebih sikit apa dia, tuan-tuan? Iaitu kemampuan iblis untuk pergi buat letak pusat pemerintahan dia tengah laut. Allah Ta'ala memberikan kemampuan itu, kelebihan itu kepada iblis sebagai istidraj untuk menjadikan iblis semakin sesat.
sehingga dia tertipu dengan dirinya sendiri kerana memiliki singgahsana yang dianggap kononnya seperti singgahsana Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sebut wa kana arshuhu 'alal ma. Ini Ali Al-Qari kata. Dia nak jadi macam Tuhan. Padahal dia hamba je. Macam kita lah hamba Allah. Kita ni tuan-tuan, bila kita ni hamba Allah, hendaklah kita berperanan sebagai hamba Allah. Hendaklah kita bersikap dengan sikap sebagai hamba Allah. Kita tak boleh nak berlagak sebagai Tuhan. Macam mana berlagak sebagai Tuhan? Sombong, itu sifat Tuhan. Besar diri, itu sifat Tuhan. Allah memang layak untuk besarkan diri dia. Sebab dia memang besar, tuan-tuan. Tiada siapa pun yang dapat melemahkan Allah. Tapi kita nak besarkan diri, nak takabur, nak sombong, tak boleh. Sebab apa, tuan-tuan? Tengoklah orang yang paling berkuasa dalam dunia, dalam alam ni pun tak kekal. Dalam alam manusia ni agak-agak siapa yang paling hebat, tuan-tuan rasa? Siapa agak-agak paling hebat? Saya pun setuju juga nak sebut Fir'aun juga kan. Saya pun kalau orang tanya saya, entah rasa siapa paling hebat dalam alam setakat ilmu kita lah kan, setakat ilmu kita, saya pun nak jawab Fir'aun juga. Mana Fir'aun sekarang? Hak ada tu tuan-tuan, kita pakat tengok. Dia tak boleh buat apa dah. Kalau tuan-tuan nak kerat dia, nak buat apa, nak jentik dia pun boleh. Nak tahu, try buat. Nanti polis mesti main tangkap kan. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan boleh buat apa saja. Mati dah. Tu Fir'aun. Dekat Malaysia siapa agak-agak paling berkuasa? Sebut nama subuh-subuh ni ada subuh dah habis pun. Kan? Tuan-tuan boleh tengok siapa yang paling berkuasa. Tak ada, jatuh habis semua. Tun Mahathir yang begitu lama hidup kan, bila sakit jantung masuk hospital juga. Maknanya apa? Kita lemah, tuan-tuan. Sehat macam mana sekalipun, berkuasa macam mana sekalipun, kaya, famous macam mana sekalipun, sakit-sakit juga, jatuh-jatuh juga. Ini yang diberi amaran kepada kita. Maka apa kata Ali Al-Qari? Ali Al-Qari kata, sebagaimana penipuan yang berlaku kepada golongan tarikat yang bodoh, yang jahil, yang sesat berkenaan dengan Allah. Ni cerita ada golongan tarikat yang melampau, gulu, yang sesat, yang mana mereka ini menyangka kan iblis sebagai Tuhan, sebagaimana yang menimpa sebahagian golongan sufi yang bodoh. Dan inilah yang dibawa oleh golongan seperti yang bawa cerita Ibn Sayyad dan sebagainya, yang berkata dekat Nabi, aku melihat singgah sana di atas air. Maka Nabi SAW berkata, engkau telah melihat singgah sana iblis. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati. Kalau tuan-tuan mengaji halaqah mana-mana, kumpulan pengajian mana-mana, kalau Tok Syekh tu, Tok Guru tu cerita dia mimpi jumpa Allah, hak ni kena jaga, kena beringat. Cerita orang tarikat duk cerita jumpa Allah ni banyak tuan-tuan, cerita ni. Dia nak dapatkan, dia nak gain pengaruh, pengikut yang ramai. Dia nak suruh pengikut dia, murid dia taksub dekat dia, angkat dia. Maka dia cerita benda pelik-pelik. Cerita jumpa dengan Allah, kita pun pelik lah tuan-tuan. Ni. Golongan tarikat yang melampau ni saya jumpa. Ada satu kawan saya, AJK Surau. Dekat Malaysia ni pun unsur tu ada. Elemen benda tu ada. Kalau panggil geng-geng ni main mengajak tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh bagi kursi lagu ni. Cerita lagi tu duduk pandang dekat syekh kita. Kan? Dia kena ada kursi khas.
Kena ada, apa dia panggil? Bantal dia. Ada hiasan kat depan ni. Oh, sampai macam tu. Tak payahlah. Saya, tuan-tuan jemput saya datang kuliah pun, saya dah rasa berbesar hati dah. Rasa seronok boleh jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kita share ilmu kita. Saya bukan betul semua pun. Kalau saya silap, bagi tahu. Kan? Tapi ada golongan tertentu, tarikat yang melampau ni, dia nak orang ramai masyarakat puja, angkat syekh dia begitu tinggi. Akhirnya keluar dakwaan yang mengarut, jumpa Tuhan dan sebagainya. Dan inilah amaran yang diberikan oleh para ulama kepada kita, yang berlaku kepada iblis dan diikuti oleh golongan sufi yang sesat. Dia rasa dia berada pada makam yang sangat tinggi, perangai akhirnya tiru perangai iblis. Iblis kata, Allah Ta'ala pun ada singgahsana, aku pun ada singgahsana. Allah Ta'ala singgahsana di atas air, aku pun ada singgahsana atas air. Perangai nak ambil sifat Tuhan tu letak pada diri dia, ini perangai iblis. Ada ke ustaz manusia buat perangai lagu tu? Lah, apa tak ada? Yang orang Melayu kita duk pergi jumpa Tok Bomo tu bukan perangai Tuhan. Duk tahu semua benda. Jumpa dengan Tok Bomo, bagi tahu suami hilang. Tak tahu pergi mana. Ikut Indon ke, pergi Medan ke mana, tak tahu. Tok Bomo ni boleh tahu cerita suami dia ada kat mana. Oh, ni belum keluar sempadan lagi ni. Belum keluar sempadan. Macam mana dia tahu? Tidakkah ini sifat Allah yang tahu benda gaib? Kita tak tahu, bini dia pun tak tahu, anak dia pun tak tahu, tiba-tiba Tok Bomo tahu. Ini yang kata tiru perangai Tuhan yang tak layak bagi kamu. Kita ni percayalah tuan-tuan. Lagi bodohnya, minta maaf saya sebut perkataan bodoh. Tapi betapa bodohnya kita, bayar pula. Dia kelentong kita, 1 bak. Kita percaya pula, 1 bak. Lepas tu bayar pula. Dia nak 5,000, habis 5,000. Dia nak 40,000, bagi 40,000. Saya duk jadi lawyer tuan-tuan, handle kes-kes macam ni, sedih dengar. Macam mana orang kita hilang anak, hilang itu, hilang ini, habis duit bayar dekat Tok Bomo yang pergi ambil sifat Tuhan, yang tahu cerita-cerita gaib. Ni perangai iblis. Kita duk tiru. Sama juga ni, apa silat ke apa pelik-pelik ni. Orang nak serang, dia tahan tangan lagu tu. Terpelanting kawan tu. Oh, ni pun satu bab. Ni macam kun fayakun ni. Banyak dalam YouTube, cuba tuan-tuan tengok. Hak Indonesia pun ada. Hak Nusantara kita ni pun ada. Hak bangsa asing pun ada. Lepas tu dia bertunjuk lah. Test. Datang hak kungfu sebenar, pergi lawan tok guru dia. Kan? Tok guru dia kena tumbuk tuan-tuan kat perut 3 kali. Malu tok guru dia. Dia kelentong, dia perbodohkan anak murid dia. Dia buat lagu tu terpelanting anak murid dia. Anak murid tu pun pula bodoh, 2 kali bodoh pula. Pergi bersubahat dengan tok guru dia. Kita janganlah duk buat perangai bodoh, sesat, mengarut macam ni. Jangan duk buat. Ini perangai iblis. Tapi macam Ali Al-Qari kata, Allah Ta'ala bagi istidraj. Maka tok guru yang sesat ni tuan-tuan, anak murid dia angkat dia. Kan? Anak murid kaya-kaya, datuk lah, datuk seri lah, apa semua. Orang kaya-kaya pergi ikut pula tok guru hak sesat yang menyeleweng ni. Bagi macam-macam kereta lah, kemewahan, duit apa semua. Akhirnya makin sesat dia orang ni. Ini yang Ali Al-Qari kata istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sidang hadirin mukminin, kita dah belajar dah bagaimana kesesatan iblis. Kita jangan tirulah, kan? Kesesatan iblis, jangan tiru kesilapan dia, kan, kejahatan, jenayah dia. Tujuan Allah Ta'ala cerita dekat kita, Nabi SAW cerita dekat kita, dan juga para ulama mensyarahkan benda ni, menghuraikan benda ni kepada kita. Tujuan dia supaya kita belajarlah. Ni dalam 2-3 hari ni orang duk tunjuk pula gambar anak syekh tarikat tu, kan? Anak syekh tarikat tu, tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, ada Google, boleh cari. Dulu pihak berkuasa kita dah haramkan dah tarikat ni. Ayah dia pun dah meninggal dunia, ni anak dia pula ada,
Kan? Dengan serban dia, logo capal dekat depan serban ni, berkepit dengan perempuan seksi pula. Kita pun pening tuan-tuan. Hang nak buat jahat pun, buanglah kopiah dulu. Nak buat jahat, buang kopiah dulu. Saya tuan-tuan, saya ni bukan baik sangat. Tapi kadang-kadang nak pergi ceramah, nak cepat-cepat tu kan. Tak boleh nanti orang nampak kopiah aku. Ambil kopiah letak kat bawah. Takut orang tengok, apa laju ustaz ni. Kan? Orang kata ustaz selalu bawa kereta laju. Tapi kena ikutlah apa ni, speed limit kan. Tapi tu pun kita rasa malu tuan-tuan. Kita rasa malu. Kita pakai baju Melayu, jubah apa semua, kopiah. Takkan kita nak buat jahat? Dalam keadaan kita pakai macam tu dengan pangkat kita, dengan orang kenal kita rasa malu tuan-tuan. Rasa malu. Ni tak. Dia dengan jubah dia, dengan serban dia, logo capal kat depan ni, perempuan kiri kanan, 2-3 ke belah kanan, 2-3 orang belah kiri, pakai seksi pula tu. Tuan-tuan nak sangka baik macam mana? Husnuzan macam mana? Oh, dia makam lain ustaz. Hak tu je paling boleh sangka baik. Tapi hak tu mengarutlah sangka baik apa macam tu. Perempuan seksi tu, kalau tuan-tuan tengok gambar tu, dada ni separuh, payudara tu separuh nampak. Tuan-tuan tak malu ke? Saya tak pernah jumpa tok guru kita, tok guru Melayu kita di Malaysia ni, tok guru pondok ambil gambar lagu tu. Tok guru pondok kita tak ada buat perangai lagu tu. Duk pegang ni apa semua, berjoget apa semua dengan perempuan. Tak ada tok guru kita buat kerja macam ni. Tapi orang kita hari ni, hak inilah yang kita angkat. Sebab tu kita kena hati-hati. Jangan terpengaruh dengan kesesatan sebahagian daripada manusia yang mana mengambil peluang di atas kejahilan kita. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik.